Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama merenung puisi yang agak menarik untuk kita bersama pada hari ini. Hari-hari yang kita lalui, setiap hari amatlah berharga. Moga-moga kita berada di bawah naungan rahmat dan hidayahnya. Tidak semua jalan yang kita lalui dalam hidup luas dan selesa. Terkadang ada juga jalan yang sempit dan sukar. Ada kalanya jalan itu datar dan curam, namun kita terpaksa juga mengharunginya. Oleh yang demikian, tempuhilah setiap jalan, walaupun ia penuh dengan onak dan duri. Dalam erti kata berusaha sehabis daya. Untuk mencapainya disertakan dengan doa dan tawakal. Dialah, yakni Allah itu yang memelihara dan melindungi kita dari segala bahaya dan malapetaka. Usaha sebagai jalan, ganjaran Allah yang berikan. Sedangkan doa itu sebagai pembuka laluan kepada jalan-jalan kebaikan. Semoga Allah beri kekuatan untuk kita lakukan amalan dalam bulan Ramadan. Itulah sedikit puisi. Mudah-mudahan kita sama-sama merenung kelebihan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan kita dapat menjalaninya dengan kita melebihkan amalan-amalan kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara, surah ke-42, pada ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan sebahagian manusia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, manakala yang sebahagiannya lagi akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sedia maklum, Allah cipta syurga dan neraka. Sebahagian akan dimasukkan ke dalam syurga. Luasnya syurga tu Masya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran surah ketiga ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada keampunanku, jangan tangguh untuk bertaubat. Dan syurga seluas langit dan bumi telah kusediakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Cuba kita bayang tengok, syurga itu seluas langit dan bumi. Langit yang kita tak mampu untuk menyentuhnya, terlalu tinggi.
sampai ke bumi. Bayangkan tengok keluasan, betapa luasnya syurga. Jadi sebahagian daripada kita akan menjadi penghuni syurga, sebahagian lagi akan dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungannya. Jadi pada pagi ini, modal tak berapa nak banyak. Hari ini kalau tak salah saya hari ke-50. Kuliah duha saya hari ke-50 dengan 50 tajuk. Banyak mana lagi tajuk ada kat Ustaz? InsyaAllah ada lagi 500 kot. Kan? Dia banyak. Kita boleh buka tafsir, kita boleh baca buku hadis, kita kait. Kalau kita baca ayat Quran, tafsir, kita kait dengan hadis. Kita baca kitab hadis, kita kaitkan dengan Quran. Itu baru mantap. Jadi pada pagi ini insya-Allah neraka Allah. Saya hanya nak bahas 5 sahaja. Yang selalu kita dengar, dan huraian saya ini berdasarkan ayat-ayat Quran sahaja. Sebab saya pernah dengar juga ada ustaz-ustaz yang berceramah kuliah, bagi contoh neraka Jahannam. Siapakah penghuni neraka Jahannam? Mungkin agak berbeza dengan saya. Ini yang insya-Allah yang mana kita dengar daripada guru-guru, dan mudah-mudahan di antara tuan guru yang saya belajar, saya mengikuti kuliah tafsir, ialah almarhum Tuan Guru Haji Hashim Saleh. Kelebihan beliau, tuan-tuan dan perempuan, beliau belajar 5 tahun secara khusus di Mekah, khusus bidang tafsir. Sebab tu ketika beliau mengajar, beliau hanya merujuk Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang tak ada terjemahan dan huraian. Tetapi kehebatan almarhum, terjemahan baik, huraian baik, sama dengan kitab tafsir yang kita miliki, yang telah diterjemah dan dihurai. Masya Allah. Itu yang menyebabkan saya minat. Saya rasa kagum. Beliau boleh mengingati dan beliau boleh menyebut ayat ini diturunkan sempena peristiwa ini, yang terlibat dalam peristiwa ini bagian-bagian. Kita tengok dalam kitab, Masya Allah. Moga-moga Allah merahmati beliau. Saya ikut kuliah beliau hampir 6 tahun. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Baik, di antara nama neraka yang disebut dalam Quran yang selalu kita dengar ialah neraka Jahannam. Siapakah yang akan menjadi penghuni neraka Jahannam? Apakah kesalahan mereka? Di antara ayat yang saya boleh kemukakan ialah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahu azim. Tu ada ayat saya baca tu. Hari ni dia bukan tak ada mood, hari ni terlalu letih. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179. Kalau tuan-tuan nak semak-semak, kalau tak betul tuan-tuan type, Ustaz, bacaan silap Ustaz.
Oh, ada huraian juga sini, sedap ni. Baik. Alhamdulillah, betul lah tu. Yang bermaksud dan sesungguhnya kami akan penuhkan, kata Allah, di dalam neraka Jahannam itu penghuni ialah terdiri dari kalangan jin dan manusia. Apakah kesalahan jin dan manusia? Yang pertama, Allah menyatakan Allah kurnia hati kepada mereka, tetapi mereka tidak cuba nak memahami. Huraian lagi akan datang. Allah kurniakan kepada mereka mata, mereka tidak mau melihat. Mereka tidak mau menjadikan pengajaran apa yang mereka lihat dengan mata. Mereka dianugerahkan oleh Allah telinga, tetapi mereka tidak mau mendengar. Apa yang mereka tak mau dengar lagi akan datang. Mereka ini, kata Allah, umpama binatang. Bahkan Allah sebut lebih sesat daripada binatang. Mereka inilah golongan yang lalai. Okey. Dia kata tadi tak betul tu, tinggal ayat mana betul lah tu. Tak betul. Betul lah, insya-Allah. Kalau tak betul, tuan-tuan pun betul sendirilah. Keletihan ni, letih ni susah ya. Baik. Pertamanya, neraka Jahannam ini penghuninya jin dan manusia. Kesalahan yang pertama, mereka tidak mau cuba memahami kebenaran agama Islam, sedangkan mereka ada hati. Allah bagi hati. Saya tak nak bicara setengah menyatakan hati itu ialah akal. Kita terus kepada hati. Kita dah bahas sebelum ni. Ya? Hati ni raja. Kalau dia baik, maka yang dizahirkan amalan-amalan yang baik. Kalau hati tidak baik, maka lahirlah amalan-amalan yang tidak baik. Sebab tu hati ni perlu kita polish. Jangan kita ada hati, kita tak nak fikir. Renung sejenak dengan hati kita. Apa yang berlaku di sekeliling kita, gunakanlah hati itu. Berfikir, merenung, cuba memahami kebenaran agama Islam yang kita anuti ini. Yang keduanya, ada mata tapi mereka tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Macam sekarang ni, dah berapa puluh hari dah kita perintah berkurung. Bukanlah perintah berkurung, tapi lebih kurang macam itulah. Mentang-mentang kerajaan kata boleh keluar, dia keluar dengan cucu cicit semua keluar. Saya punya bimbang dah nak pergi bazar Ramadan. Kan? Terlalu ramai. Kita tak tengokkah dengan mata kita? Satu jenis kuman lah kita kata, mungkin kuman. Makhluk halus yang tak dapat kita lihat, tetapi menyebabkan puluhan ribu manusia meninggal dunia. Kita tengok, kita lihat. Kenapa kita tidak jadikan pengajaran? Tanda-tanda Allah itu maha berkuasa. Apa yang Allah ingini, yang Allah kendaki pasti berlaku. Kita jangan sombong lah. Kita Malaysia ni, orang Melayu memang teruk. Bercakaran sesama sendiri. Tak mau berlapang dada. Contohlah, dulu bila saya ni bersama-sama dengan mereka puji Ustaz Syahrir Long, hujah mantap, Quran, hadis siap, boleh ingat Perlembagaan Persekutuan muka surat berapa. Bila kita dah tidak sehaluan,
bukan dalam kumpulan yang sama, Ustaz Syaril Lom tak betul. Dulu dia dengar ayat Quran, dia dengar hadis, dia kata mantap huraian. Sekarang dia kata tak betul kat dah. Ini bilalah kita nak selesai masalah? Belapang dada lah. Ada yang macam-macam lah. Maki pun ada. Tak apalah, tu kerja dia orang. Kerja saya menyampaikan kebenaran. Siapa yang tak puas hati, rasa tak puas hati, boleh. Lepas Covid ni kita buat forum perdana. Tunjuklah, buktikan saya tak betul dekat mana. Kita tak boleh main dakwa orang tak betul. Saya dah bagi tahu berapa kali dalam Quran ada. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Al-Baqarah ayat 111. Katakanlah, sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah keterangan kamu. Sebab tu dalam undang-undang barat ada disebut, English common law states that one is innocent until proven guilty. Seseorang itu tidak bersalah selagi tidak dibuktikan kesalahannya. Nampak tak? Bukti. Saya tak pernah kata pun, si fulan ni tak betul. Kalau kita tengok memang ada benda tak betul, boleh cakap. Ada hadis Bukhari. Kita ada bukti. Baik. Jadi kita dah ada mata, Allah kurnia. Tetapi kita tidak melihat, tak dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekelip mata ya Allah boleh jatuhkan mana-mana kerajaan yang Allah kendaki. Jangan sombonglah kerajaan. Sekelip mata ya. Kedah ni tak tahulah. Bila nak tukar, macam-macam cerita. Baik. Yang ketiga, ada telinga. Tapi tak nak dengar. Tak nak dengar ayat-ayat Quran, tak nak dengar nasihat agama. Ni yang susah dengan orang Melayu. Dalam Facebook ontam, ulama pun dia maki hamun. Tambah ustaz macam saya ni, ustaz biasa-biasa aja, lagi dia hentam. Saya minta pada Allah saja yang boleh bagi kesedaran pada mereka-mereka ni, untuk kembali ke jalan yang lurus. Saya tidak menyatakan saya ni perfect, tapi saya ikut Al-Quran dan Sunnah. Itu di antara penghuni neraka Jahannam, jin dan manusia yang tidak menggunakan nikmat kurniaan Allah, hati, mata dan telinga. Ada lagi satu golongan yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairal sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Kalau tak silap semalam saya dah tanda ayat ni. Ayat saya tengok dalam kitab tafsir ni lah. Huraiannya cukup jelas. Cukup jelas. Ini kot. Man yushaqiq, ayat 115. Tak maaflah hari ni tak berapa steady sikit, selalu letih. Ayat yang bermaksud, dan sesiapa menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Cuba dengar huraian. Cukup Power Rangers. Dengar. Kita bukan kata orang, kita cakap yang ada hujah. Siapa yang menyangkal dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya bahawa beliau adalah utusan Allah berdasarkan berbagai bukti yang menunjukkan hal itu, sampai 5 kali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Quran sebagai perutusan yang terakhir. Cuba dengar.
mengikuti jalan orang yang tidak beriman. Dia tak nak ikut jalan yang telah dibentangkan oleh Allah dan diperjelaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jalan orang yang tidak beriman. Apa dia? Meninggalkan Islam dan tidak mematuhi hukumnya dengan cara membantu orang yang kafir dan sesat. Ini dia ni. Bukan kita kata, oh kita ada, takkan kita tafsir ni tak betul. Nanti aku tanya, hampa ni hebat sangat ke tafsir? Kita pernah berguru dengan seorang alim bidang ni. Kita dengar huraian-huraian ni. Allah anugerah, alhamdulillah, daya ingatan kuat. Itu anugerah Allah. Saya baca bagi tuan-tuan dan perempuan dengar. Apa kesalahan mereka yang tidak beriman ni? Meninggalkan Islam dan tidak mematuhi hukumnya dengan cara membantu orang yang kafir dan sesat. Bantu golongan kafir sama-sama dengan golongan yang sesat. Maka kami membiarkannya dalam kesesatan yang telah dipilihnya. That is your choice. Awak yang pilih. Dan kami masukkan dia ke dalam Jahannam. Dan Jahannam adalah tempat kembali yang paling buruk. Boleh tuan-tuan? Itu An-Nisa ayat 115. Makna ringkasnya ialah sesiapa yang menentang ajaran Islam yang begitu jelas dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perutusan yang terakhir ini, tempat tinggal mereka ialah neraka Jahannam. Ada apa? Ada siapa nak komen-komen apa ke? Okay, tak clear ke? Mungkin bacaan tak betul lah Ustaz, surah silap ke? Saya nak kait dengan hadis. Ayat Quran ni saya nak kait dengan hadis. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum." Jam pula. Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubhun anha wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi. Tadi dia blank tuan-tuan, tak ingat. Kemudian dia try balik recall. Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna 'anha wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi. Rawahu Muslim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ni menyokong ayat tadi. Macam mana menyokong? Dia ada persamaan. Hadis ini juga menyatakan Nabi bawa penjelasan yang begitu sempurna, ajaran yang begitu lengkap, tiba-tiba kamu menentang. Karena kamu menentang, kamu juga terlepas daripada pegangan tanganku. Kamu juga terjerumus ke dalam gaung ataupun ke dalam ravin, Melayu kata gaung lah. Kamu juga binasa. Hadis ini pun dah 20 minit lah. Ada lagi 4. Kita ringkas-ringkas sudah. Baik. Boleh? Golongan yang pertama. Yang kedua, neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Selalu kita dengar sa'ir. Di antaranya dalam surah Al-Fatah surah ke-48 ayat 13. Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Kita dengar almarhum Tuan Guru Haji Hashim Salah baca ayat ni. Kita catat, oh ini neraka sa'ir, insya-Allah. Cuba dengar. Apa pula kesalahan golongan ini yang menyebabkan mereka dihumban, mereka menjadi penghuni neraka sa'ir? Dan sesiapa yang tidak beriman dengan Allah dan juga Rasul,
maka kami telah menyediakan bagi mereka neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Cuba kita bayangkan. Kalau kita dengar tentang Islam, dengar dakwah yang sampai ke telinga kita, ayat Quran baik, hadis baik, kemudian kita tak beriman, itu pun masuk neraka. Dengar. Apatah lagi kita menolak, kita tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar ayat Quran, hadis dibaca, tak beriman, mati dan tidak beriman, masuk neraka. Saya bukan menghukum, sebab ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamus walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Saya baca Quran, saya sulam hadis. Macam ni pun ustaz tak betul. Dulu pun ustaz best, ustaz ni cukup mantap. Sekarang tak mantap, tak betul. Kenapa? Kerana ustaz tidak bersama-sama dengan mereka. Takkan saya nak ikut golongan yang nak membantu kafir, golongan sesat tadi dia sebut dah. Kan? Inilah manusia. Kamu mati esok kamu tahulah. Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang mendengar dariku sama ada Yahudi ataupun Nasrani, apatah lagi orang Melayu beragama Islam, dengar ayat Quran, jatuhlah tu. Stand pun cap ayam. Dan demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang mendengar dariku sama ada Yahudi ataupun Nasara, kemudian mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang kubawa, maka bersiap sedialah golongan ini yang dah dengar tentang Islam tapi degil, ketegak, tak nak ikut, tempat tinggal kamu ialah neraka. Siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, neraka sedang menanti mereka, neraka sa'ir. Ada lagi satu golongan dalam suratul Mulk, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah ke-67 pada ayat ke-10. Satu golongan, satu golongan yang menyesal. Wa qalu law kunna nasma' aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mana Muhammad Rusdan, betul kan semua? Respon sikit. Waalaikumsalam Tuan Haji Ismaidin. Alam suratul Mulk ayat ke-10. Tuan-tuan kalau boleh tuan-tuan pegang Quran. Kalau saya baca tak betul, tuan-tuan tegurlah, tak ada masalah, kita pun betul kali. Kalau saya nak cari selalu jadi lambat. Yang mana kita ingat kita baca. Mereka ini berkata pula, dan kalaulah dahulunya kami mau mendengar dan berfikir, tidaklah pada hari ini kami tergolong di dalam golongan ahli penghuni neraka sa'ir. Tu kesalahannya. Pertamanya tak nak dengar. Yang dia nak dengar muzik. Nasihat agama, kuliah agama tak nak dengar. Tapi ingat, jangan dengar saja. Dia kena fikir. Dengar tok guru kata, ulama kata, ustaz besya-besya macam saya kata, balik fikir. Nak kata ustaz ni tak betul, dia baca ayat Quran. Nak kata tok guru tak betul, dia baca hadis Muslim. Aku ni hebat lagi pada tok guru kah? Esok kau menyesal lah, percaya.
Sekarang bolehlah lawyer buruk, kan? Mati esok insya-Allah ada satu tajuk. Saya akan bahas tentang mati itu pasti. Nampak tak? Mati itu pasti. Kalaulah dahulunya kami mau mendengar dan berfikir, tidaklah pada hari ini kami dihumban ke dalam neraka Sa'ir. Jadi sekali-sekali carilah masa, luangkan masa pergi ke surau, pergi dengar kuliah-kuliah, balik fikir sikit. Dia orang kata ulama bukan maksum. Memang yang maksum, yang tidak melakukan kesalahan hanyalah Nabi, para anbiya, Rasul. Kita ada kekurangan. Kalau yang tak betul tu, tolong tunjuklah. Tuan guru ni silap. Oh, silap, kita pun betul. Biasalah, manusia biasa. Kadang-kadang nak cakap lain, sebut lain. Kan? Itu golongan yang kedua. Neraka Sa'ir. Justru saya menyeru yang mendengar secara live kuliah duha ni, kita dengar baik-baik. Luangkan masa untuk mendengar. Dah dengar, fikir. Baik. Yang ketiganya ialah neraka Jahim. Neraka Jahim. Siapa yang bakal menjadi penghuni neraka Jahim? Disebut dalam surah An-Nazi'at, surah ke-79, juzuk Amma, pada ayat 39 dan 40. Wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maksudnya, dan yakni golongan yang mengutamakan dunia. Ndak dunia dengan membelakangi akhirat. Dunia penting, tetapi macam saya pernah sebut, kita ambil apa yang menjadi keperluan kita sahaja. Jangan berlebih-lebih. Tapi kalau pagi, petang, siang, malam dunia yang dikejar, maka tercicirlah akhirat. Sebab tu Allah sebut, dan siapa yang mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya tempat tinggal mereka kelak ialah neraka Jahim. Saya ingin mengulangi sebuah hadis riwayat Imam Ahmad supaya kita sama-sama memahami. Ada di kalangan kita ni yang tidak pernah mentaati perintah Allah dan Rasul, tetapi Allah anugerahkan sebahagian dunia kepada mereka. Apa yang mereka hajati, apa yang mereka usahakan, semuanya berjaya. Kita jangan tertipu. Inna Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Imam Ahmad ni saya dipahamkan, Imam Bukhari dan Imam Muslim, kedua-dua yang mulia ni berguru dengan beliau, Imam Ahmad Hanbal. Beliau juga adalah anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i guru pada Imam Ahmad Hanbal. Imam Ahmad Hanbal guru pada Imam Bukhari dan Muslim. Kalau saya tak betul, minta maaf. Tapi yang kita baca macam tu. Makna kesemua imam-imam ni hebat belaka. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sebahagian dunia kepada hamba-Nya yang derhaka. Apa yang diingininya, apa yang diusahakannya, semua tercapai. Masya Allah. Maka sesungguhnya
Itulah yang dikatakan istidraj. Istidraj, yakni kurniaan Allah untuk menghancurkan seseorang. Dia beri, akhirnya nikmat itu akan menghancurkan tuan tadi. Kita tak nak istidraj. Kita nak rezeki yang ada keberkatan. Walaupun kita tidak kaya raya, harta tak melimpah ruah, tak ada benda pun, tapi kehidupan kita tenang. Rezeki kita ada barakah. Kita boleh infak pada jalan Allah. Kita boleh bantu mereka-mereka yang memerlukan pertolongan dan bantuan. Tetapi ingat, kalau dunia yang kita hajati, dunia yang kita kejar, maka tercicirlah akhirat. Binasalah kita. Sebab ayat tadi kata, dan sesiapa yang mengutamakan kehidupan dunia, maka tempat tinggal mereka kelak di akhirat ialah neraka jahim. Oh, kalau macam tu ustaz, tak boleh ambil dunia? Boleh. Kita dah jawab banyak kali. Tapi Allah sebut ialah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas surah ke-28 ayat 77. Dan dengan nikmat kurniaanku, kata Allah, carilah kebahagiaan yang kekal abadi, yakni akhirat. Tetapi jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Dunia boleh ambil. Saya pun kena ada handphone. Tak payahlah 5-6 ribu iPhone. You suka iPhone? Suka? I pun suka you. Kan? Kalau yang beli 500 pun saya bukan pandai sangat manage. Kan? Itu cerita dia. Ini neraka jahim. Hari ni kita habis awal sikit. Kena pergi bank lah, banyak kerja. Tuan ingat saya ni kerja saya ceramah je. Walaupun masjid surau tak buka, saya mentadbir mengurus tahfiz. Kena pergi bank, ada cek yang nak bank in. Sebahagian bank buka, sebahagian bank dia tak buka. Tu yang susah tu. Baik. Yang keempat, neraka lazza. Dia banyak ayat. Saya pilih satu surah Al-Ma'arij, surah ke-70, bermula ayat 15 hingga 18. Allah berfirman, kalla innaha lazza naza'atan lisyawa tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Sadaqallahu azim. Maksudnya, bahkan sesungguhnya inilah neraka lazza. Neraka lazza. Naza'atan lisyawa, mengelupas kulit kepala, mengelupas kulit kepala. Ayam ni kalau kita siram dengan air panas, tarik bulu dia sekejap keluar. Siapa yang bakal dicampak ke dalam neraka lazza, yang bakal menjadi penghuni neraka lazza? Dua golongan. Pertama, tad'u man adbar wa tawalla. Neraka lazza memanggil, menyeru sesiapa ataupun orang-orang yang berpaling, ataupun orang-orang yang membelakangi dan berpaling daripada petunjuk Allah dan Rasul. Sewaktu hidup di dunia, mereka tak nak ikut Al-Quran dan hadis. Mereka rasakan mereka lebih pandai. Bahkan mereka kritik pula, Quran tak boleh, tak adil. Ajaran Quran dalam pembahagian harta pusaka tidak adil. Macam mana wanita boleh dapat sikit, lelaki dapat banyak. Sebab tu dia orang tak nak ikut Quran, sebab mereka merasakan mereka lebih bijak pada Allah. Dia tak sedar diri, dia pun datang ke alam dunia ni, Allah yang cipta dia. Dia makan, dia minum pun rezeki Allah. Saya ulang sekali lagi. Yang mana degil-degil kerah kepala ni, duk suka komen-komen, you all fikir sejenak.
Adakah semua yang kita hajati tercapai dalam kehidupan kita? Jawab itu dulu. Jawab itu dulu. Kenapa? Ada benda-benda yang kita hajati, yang kita panjat, yang kita pohon kepada Allah, sampai hari ini belum dimakbul. Sebab ada kuasa yang mengurus, mentadbir kehidupan kita. Jangan degil sangat. Kita tak boleh tolak petunjuk Allah dan Rasul. Sesiapa yang membelakangi dan berpaling daripada petunjuk Allah dan Rasul, neraka lazza tempat tinggal mereka kelak. Kalau ada orang kata, saya semua yang saya hajati semua tercapai. Wih, hebat hang ni. Kan? Saya boleh tunjuk ayat Quran. Tidak. Ada juga benda yang kamu tak tercapai. Pergi tanya orang kaya ni. Kadang-kadang duit banyak, tetapi dia tak dapat ketenangan jiwa. Tengok orang tu miskin, tetapi hidupnya tenang, ada keberkatan. Masya Allah. Itu cerita dia. Kesalahan yang pertama, penghuni yang pertama, penghuni neraka lazza, orang-orang yang membelakangi dan berpaling daripada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, wa jama'a fa'au'a, yakni mereka yang menghimpun harta tetapi tidak mengeluarkan zakat. Jadi zakat ni pun kena pergi cek lah. Saya tak pasti adakah dia punya tu sama je, kedudukan kiraan khususnya emas. Saya tak pasti. Setengah kata berbeza di antara negeri-negeri. Cuma nak bagi tahu pada muslimat, puan-puan sekalian, cuba confirm. Walaupun kita menggunakan emas, kita pakai emas setiap hari, tetapi dia ada limitnya. Lebih daripada had, wajib kena bayar. Pergi rujuk tengok jabat agama. Sebab kalau di Pulau Pinang kita baca, seorang wanita ini hanya dibenarkan pada urufnya, pada kebiasaannya, dia boleh memiliki kemampuan memiliki emas ni tidak melebihi 85 gram. 85 gram. Himpun semua, pergi timbang. Kalaulah timbang ke semua emas yang kita pakai setiap hari 100 gram, yang baki 15 gram kali dengan harga semasa dan kali dengan 2.5%, itulah zakat yang wajib keluar. Saya bukan arif lah bidang ni, tapi itu sedikit basic saya nak bagi tahu. Jangan kita alpa benda-benda ni. Jadi saya pun bila baca tu, sebab zaman dulu keadaannya berbeza sikit. Saya pun pulang ke rumah, bagi tahu rumah, bawa keluar semua yang ada, kita pergi timbang. Timbang tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, 100 kilogram. Itu termasuk dengan berat badan dia. Nak bagi hilang tu, bukan emas. Kan? Memang lebih daripada had 85 gram. Jadi setiap tahun saya keluarkan zakat emas isteri saya RM300. Itu pun saya bagi lebih. Ikut harga semasa tak sampai. Cuma biarlah kita bayar tu lebih, tak ada rugi apa. Ingat kalaulah kata zakat kita RM158, kita keluar RM160, yang RM2 itu sedekah. Semua berpahala. Boleh? Jangan menjadi manusia yang asyik himpun harta, bina kekayaan, tetapi tidak mengeluarkan zakat. Buruk padanya, kerana golongan yang tidak mengeluarkan zakat banyak hadis dan ayat Quran yang saya baca, mereka akan menjadi penghuni neraka lazza. Akhir sekali yang pernah kita bahas, tapi saya tak nak ulang, neraka saqar.
Neraka Saqar. Dalam mana? Dalam surah Al-Muddathir, surah ke-74, bermula ayat 42 hingga 46. Neraka ni ada 4 golongan. Kesalahan yang berbeza-beza. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mungkin ada yang belum pernah dengar perbahasan neraka Saqar, saya nak baca sahaja dia punya maksud ayat, kerana ada satu golongan ini saya minta sangat-sangat kita jangan terlibat dengan perkara-perkara ini. Ditanya pada penghuni neraka Saqar, kenapa kamu berada di dalam neraka Saqar? Golongan pertama menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Mereka tidak solat. Jaga solat kita. Lebihkan sedikit dengan solat-solat sunat. Dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Neighbor kita, jiran kita yang miskin pun kita tak tolong. 100 kilogram SPRM, sila siasat jam saya. Datang mana 100 kilogram? Itu termasuk berat badan bini aku dah sebut dah tadi. Kan? Tiap Ramadan saya akan keluarkan 300 zakat. Dengar baik-baik. Mereka kaya tapi mereka tidak pernah membantu golongan miskin. Ini yang saya nak bagi dengar. Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian, memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya. Contoh, si A kata zaman sekarang tak sesuai, undang-undang Islam dilaksanakan. Si B yang dengar, betul. Kamu tunggulah. Sebab tu jangan selupa mulut. Dengar, datang dengar majlis ilmu. Jangan tunjuk kita pandai. Yang ceramah ni pun tak pandai. Boleh sikit-sikit je. Kan? Hasil ilmu yang saya kutip, yang saya belajar daripada tok-tok guru. Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian, memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya. Yang keempat, dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Bagi kami mati, meninggal dunia, tutup buku. Tak ada benda dah. Salah. Kita akan dibangkitkan semula dan akan dipertanggungjawab, dihitung segala amalan-amalan. Jadi neraka Saqar ini 4 golongan. Kesalahan yang berbeza-beza. Golongan yang meninggalkan salat, yang tidak memberi bantuan, memberi makan kepada golongan miskin, yang memperkatakan perkara-perkara batil, perkara-perkara yang salah dengan orang-orang yang memperkatakannya. Yang keempat, yang mendustakan, yang menolak tak ada hari pembalasan. Yakin dan percaya kita akan dibangkitkan semula, dihidupkan semula, dan akan menerima pembalasan yang paling adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah untuk hari ini. Itu pun dekat 45 minit. Jangan lupa infak untuk Tafidh Mutmainah. Minta maaf, saya monitor jugalah tengok. Alhamdulillah, ramai yang infak selepas subuh. Saya ingat sekarang dah meningkat hampir 30 orang lebih. Lepas subuh dia orang infak. Masya Allah. Lepas subuh dia orang infak. Yang kedua, Aku dan Al-Quran, buku yang saya susun, kaedah hafazan Al-Quran. Umrah, tuan-tuan boleh tengok yang tertera di skrin tu, bersama-sama Bushra Holiday Senayan Berhad 25 November kalau semuanya okey. Hari ini belum sebut cerai lagi. Ni dah sebut dah cerai. Tak mengaji cerai, tak suka dengar majlis ilmu cerai. Yang keempat, Top Stevia untuk kesihatan. Yang kelima, TM Catering. Kalau yang berdekatan dengan Sungai Petani ni, kalau nak kenduri kahwin ke, insya-Allah boleh hubungi kami.
Akhir sekali, jangan lupa subscribe channel YouTube Ustaz Syaril Original. Klik link yang tertera. Tolong bantu sikit. Sebab ni pun ada benda yang boleh memberi manfaat untuk apa yang saya buat selama ni, yakni tabung fisabilillah, yang banyak membantu orang-orang miskin. Walaupun taklah banyak tabung tu, tapi kalau tuan-tuan subscribe, mungkin bila ada rezeki ke depan ni, jadi makna insya-Allah ada lagi sumber-sumber yang boleh saya manfaatkan untuk demi kebaikan Islam dan umat Islam. Jadi sekali lagi, yang infak, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi esok dengan tajuk hakikat Islam. Apakah Islam yang sebenar itu? Ribuan kemaafan, terkasar bahasan sebagainya. Saya memohon keampunan pada Allah sekiranya berlaku kesilapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, walillahil hamd.